Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Disember bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Insiden penangguhan operasi LRT laporan dijangka siap 2 minggu lagi. Juga polis siasat sindiket penipuan skim Zutelo. Perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya dijangka pulih sepenuhnya pada pertengahan 2023. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata, operasi bagi laluan itu bakal beroperasi pada kapasiti penuh dengan 48 set kereta api. Anthony Loke dalam pada masa sama turut mengakui perkhidmatan tren berkenaan berdepan pelbagai gangguan dan masalah memandangkan hanya 38 set tren sahaja yang beroperasi manakala baki 18 set lagi masih dalam proses penyelenggaraan. Pada waktu ini, perkhidmatan masih belum stabil. Dan saya memohon maaf kepada penumpang, memang dalam tempoh beberapa bulan akan datang ini, memang akan masih ada perkhidmatan yang akan tergendala dari masa ke semasa. Tetapi pihak pengurusan telah pun diminta supaya memberikan perhatian yang paling serius, ada backup plan, ada SOP yang lebih ketat supaya pastikan kita meminimalkan perkhidmatan yang tergendala. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke Prasarana Malaysia Berhad di Ibu Negara pagi tadi. Mengulas mengenai tempoh kekerapan tren, ketika ini Prasarana katanya tidak dapat memberi komitmen untuk menurunkan kekerapan kepada 3 minit dan akan mengekalkannya kepada 5 minit. Bagaimanapun Prasarana telah membeli 19 set kereta api 4 gerabak dengan satu daripadanya boleh beroperasi menjelang Ogos tahun depan bagi memastikan perkhidmatan tersebut lebih baik, cepat dan selesa. Ditanya pengalaman beliau menggunakan perkhidmatan LRT ketika waktu puncak pada Isnin lepas, tegas Anthony Loke, dia tidak berpuas hati dengan tahap kekerapan prasarana itu, bahkan memahami keluhan rakyat yang perlu menunggu 5 minit berbanding kekerapan sepatutnya iaitu 3 minit. Sementara itu, Anthony Loke berkata laporan berhubung punca penggantungan operasi 16 stesen LRT dari Kelana Jaya hingga stesen Ampang pada November lalu akan siap dalam tempoh 2 minggu lagi. Laporan itu juga akan didedahkan kepada umum agar pengguna pengangkutan itu lebih jelas mengenai punca sebenar insiden. Dan pagi tadi mereka telah memberikan sedikit laporan awal kepada saya, namun laporan itu masih belum lengkap dan laporan itu akan hanya lengkap dalam masa 2 minggu lagi. Dan saya telah meminta supaya prasarana untuk membuat laporan itu secara terbuka kepada pihak orang ramai apabila laporan itu siap. Laporan itu kemudian akan turut diserahkan kepada jemaah menteri bagi membolehkan plan tindakan seterusnya dibuat. Prasarana sebelum ini jelasnya telah melantik sebuah badan penyiasatan bebas bagi mengetahui punca sebenar insiden. Pada November lalu, sebanyak 16 stesen LRT laluan Kelana Jaya ditutup selama 5 hari, antaranya Kelana Jaya, Taman Bahagia, Taman Paramount, Asia Jaya, Taman Jaya, Universiti, Kerinci, Abdullah Hukum dan Bangsar. Dasar generasi penamat GEG akan diteliti semula menerusi rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 yang belum diluluskan di Parlimen. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata dasar GEG itu mempunyai kebaikan secara umum dan beliau akan meneliti dasar itu khususnya daripada segi pelaksanaannya. Memetik bernama Dr. Zaliha berkata beliau terbuka untuk menerima nasihat dan cadangan daripada bekas Menteri-Menteri Kesihatan dan pemegang taruh dalam menerajui kementerian itu. Rang undang-undang berkenaan antaranya larangan penjualan serta penggunaan sebarang bentuk bahan merokok termasuk rokok elektronik atau vape kepada individu yang dilahirkan pada 1 Januari 2007 dan tahun seterusnya. Ia dibentangkan untuk bacaan kali pertama oleh bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pada 27 Julai lepas
tetapi kemudiannya dirujuk kepada Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen untuk diperhalusi. Dr. Zaliha merupakan wanita pertama dilantik sebagai Menteri Kesihatan dan beliau optimis untuk meneruskan kecemerlangan KKM di samping memperkasakan perkhidmatan kesihatan negara secara amnya. Polis Diraja Malaysia PDRM menerima 220 laporan berhubung skim penipuan Zutelo libatkan kerugian keseluruhan berjumlah 84.6 juta ringgit sejak Ogos lepas. Setiausaha Polis Malaysia Dato' Nur Siah Muhammad Sa'duddin berkata pihaknya menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK sedang menyiasat sindiket berkenaan yang dikesan aktif menjalankan kegiatan penipuan itu di seluruh negara sejak 2 tahun lepas. Menurut Datuk Nur Siah, skim pelaburan ini menawarkan 9 pakej pelaburan dengan jumlah pelaburan antara $630 Amerika hingga $12,700 Amerika dengan setiap pelaburan dijanjikan pulangan minimum sebanyak 16.5% sebulan. Pelabur katanya perlu mendaftar melalui aplikasi www.8liga.net dan diberi pilihan sama ada melabur dalam bentuk wang tunai atau mata wang kripto. Nur Siah berkata kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sebelum ini, Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia, Datuk Hishamuddin Hashim mendakwa sindiket penipuan pelaburan tersebut sudah menjerat kira-kira 10,000 mangsa dengan kerugian kira-kira 3 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun lepas. Seorang pelajar kolej swasta antara 4 yang ditahan dalam operasi menumpaskan sindiket pengedaran dadah di sekitar Putrajaya Isnin lalu. Susulan penangkapan itu, polis turut merampas dadah jenis methamphetamine yang dianggarkan bernilai 13.26 juta ringgit. Ketua Polis Selangor Dato' R. Junaidi Muhammad berkata dalam serbuan pertama dijalankan di kawasan parkir sebuah pasar raya itu, 4 suspek berumur 22 hingga 37 tahun ditahan ketika sedang memindahkan dadah di dalam sebuah kereta jenis Toyota Velfire. Hasil serbuan, polis merampas 350 bungkusan plastik disyaki dadah metamfetamin dengan anggaran berat 355.75 kilogram di dalam kenderaan di parkir terbabit. Siasatan yang kita buat, mereka ni sedang berurusan untuk dia transfer daripada ni kepada daripada dia punya kumpulan ni pada yang dia punya kurir dia. Ada yang bekerja sebagai kedai makan, ada 2 ni. Seorang itu adalah merupakan pelajar di sebuah akademi, pelajar peringkat diploma sebuah akademi. Serbuan kedua dijalankan di sebuah kondominium pada hari sama dan polis merampas 23 bungkusan mengandungi bahan disyaki dadah metamfetamin dengan anggaran berat 23.09 kilogram di sebuah bilik dalam kondominium itu. Siasatan mendapati bekalan dadah yang diperoleh dari negara jiran itu dipercayai untuk pasaran tempatan. Hasil ujian saringan awal urin mendapati 2 suspek disahkan positif dadah. Kesemua suspek ditahan reman selama 7 hari dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan berlaku penyelewengan dana negara berjumlah 600 bilion ringgit ketika pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. SPRM dalam satu kenyataan berkata pihaknya akan menjalankan siasatan secara terperinci, telus dan profesional. Sementara itu, SPRM meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat, bukti atau dokumen berkaitan untuk tampil ke pejabat SPRM.
Pihak pembelaan yang mewakili pendakwah Azman Shah alias 41 tahun bercadang mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara berkaitan 5 pertuduhan ambang seksual fizikal terhadap 2 remaja lelaki pada Februari dan Julai tahun ini. Peguam Muhammad Zahid Ahmad yang mewakili tertuduh berkata pihaknya perlu meneliti dokumen yang diserahkan oleh pihak pendakwaan terlebih dahulu sebelum menghantar representasi itu. Dalam prosiding di hadapan Hakim Datin Surita Budin, Muhammad Zahid memohon tempoh sebulan setengah untuk meneliti dokumen sebelum sebutan semula kes ditetapkan. Timbalan Pendakwa Raya Hafizal Zainul Hashimi memaklumkan 2 dokumen berkaitan kes tertuduh yang dikenali sebagai PU Azman sedia diserahkan kepada pihak pembelaan hari ini. Terdahulu, Azman tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 8.50 pagi dengan ditemani peguamnya. Mahkamah kemudian menetapkan kes disebut semula pada 31 Januari depan. Pada 12 Oktober lalu, PU Azman didakwa atas 5 pertuduhan melakukan ambang seksual fizikal terhadap 2 remaja lelaki pada Februari dan Julai tahun ini. Kesalahan itu dilakukan di tandas dan ruang tamu sebuah rumah di Taman Tiara Sendayan dinilai pada 6 Julai lalu. Semalam, PU Azman didakwa lagi atas 4 lagi pertuduhan berhubung kesalahan jenayah seksual yang didakwa dilakukannya terhadap 2 kanak-kanak dan seorang remaja di Mahkamah Magistrat dan Session Kelang. 6 bulan tempoh getir muat nelayan pesisir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri Thailand Jeneral Prawit Wongsuwan di kediaman rasminya di Sri Perdana hari ini. Kunjungan itu bertujuan memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara serta bertukar pandangan dan perkongsian maklumat bagi kebaikan serantau. Lawatan kedua Prawit ke Malaysia sejak pintu sempadan negara dibuka semula pada April lalu itu diiringi timbalan Menteri Pertahanan Thailand Jen Chai Chana Chang Mongkol. Ketibaan Prawit dan delegasinya di Sri Perdana kira-kira pukul 12.30 hari itu disambut Datuk Seri Anwar bersama Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sejurus tiba Datuk Seri Anwar dan Prawit mengadakan perbincangan selama hampir 2 jam. Kali pertama Prawit ke negara ini pada Mei lepas bagi menghadiri mesyuarat jawatan kuasa sempadan ARM ke-55 antara Malaysia dan Thailand di Kuala Lumpur. Malaysia dan Thailand telah menjalin hubungan diplomatik selama 65 tahun sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957. Thailand merupakan rakan dagang ke-6 terbesar bagi Malaysia di dunia dan kedua terbesar di rantau ASEAN, manakala Malaysia kekal sebagai rakan dagang ke-4 terbesar bagi Thailand di dunia. Prinsip 5I yang diterjemahkan dari tuntutan Rukun Islam pertama akan menjadi budaya kerja agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Menterinya Senator Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata 5I yang dimaksudkan adalah ilmu, integriti, itqan, ikhlas dan istiqamah. Lain 5I, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyentuh tentang tanggungjawab agensi-agensi agama untuk menzahirkan Islam sebagai suatu agama yang memelihara keharmonian sejagat agar Islam tidak dimusuhi oleh masyarakat bukan Islam. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat pasca Kabinet pertama sejak dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Putrajaya hari ini. Menyentuh tentang pelan strategik Hal Ehwal Agama yang mengunjurkan perancangan 14 agensi Hal Ehwal Islam sehingga tahun 2026, Muhammad Naim berkata pelaksanaannya mestilah berasaskan kajian dan data saintifik agar sebarang dasar dan polisi yang dilaksanakan lebih objektif, praktikal dan tidak bersifat retorik. Datuk Dr. Muhammad Naim dalam ucapannya juga menyeru semua agensi Hal Ehwal Islam memanfaatkan peranan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI sebagai suatu platform efektif untuk mencapai kesepakatan dan penyeragaman dalam hal ehwal pengurusan Islam, perundangan serta pendidikan.
Mesyuarat pasca Kabinet tersebut dihadiri Ketua Agensi Hal Ehwal Islam termasuk Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris. Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil menegaskan bahawa beliau tetap mempertahankan hak bersuara dalam kalangan rakyat selagi mana tidak melanggar undang-undang sedia ada. Jelas beliau, kebebasan bersuara itu jangan sampai ke tahap fitnah-memfitnah atau tumahan yang tidak berasas. Dalam interaksi kementerian dengan mana-mana platform media sosial, maka yang ditegaskan adalah aspek kerjasama yang erat antara media sosial, platform media sosial, SKMM dan kementerian untuk pastikan hasrat kerajaan untuk bukan hanya menjaga hak bersuara itu tercapai, tapi batas undang-undang itu kita sentiasa awasi dan kita sentiasa patuhi. Sekiranya berlaku pelanggaran, maka perlu ada tindakan. Tambah Fahmi, Kementerian termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan menjaga hak bersuara tetapi tetap mengawasi batas undang-undang. Beliau yang juga Ahli Parlimen Lembah Pantai berkata, setiap perbuatan ada tindakan balas termasuk di mahkamah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat Jabatan Penyiaran Malaysia. Tempoh 6 bulan bermula akhir Oktober hingga April disifatkan waktu getir buat golongan nelayan kerana tidak boleh turun ke laut sekaligus menjejaskan pendapatan mereka. Sepanjang tempoh itu juga ada dalam kalangan mereka terpaksa mengikat perut dan hanya bergantung kepada bantuan bulanan allowance sara hidup nelayan ESHN sebanyak RM300. Paling terkesan adalah nelayan pesisir pantai atau dikenali sebagai nelayan perahu kolek di Kelantan. Yusuf Omar, 64 tahun berkata, pendapatan kasar yang diperoleh sebelum ini adalah sekitar RM2,500 sebulan. Namun setiap kali musim tengkujuh, beliau terpaksa menggunakan simpanannya untuk menampung kehidupannya sekeluarga. Ya, atas orang berani boleh pergi sama. Kalau tahu orang nakut kat boleh 10 buti tu tak pergi dah lah. Buk-buk kecil ni, kalau buk besar, buk besar-besar tu pergi lagi hari ni, pergi maring pergi kalau tak omok tak ada angin tu pergi hari-hari lah. Orang buk besar tu. Tidak mahu menyerah nasib, ada juga nelayan pesisir yang mencari sumber pendapatan lain sepanjang monsun timur laut seperti membaiki rumah penduduk serta memperbaiki bot. Kalau minta boleh kaji waktu sikit lagi tambah lah. Dan ni dia beri berapa? 300 boleh. Dengan harga barang mahal apa tak cukup. Tak cukup lah dunia lah ni. Tidak pada dulu air berapa, lah ni air berapa. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Komuniti Kampung Sabak Muhammad Faizal Rashid berharap nasib nelayan pinggir pantai ini mendapat perhatian memandangkan pendapatan mereka terjejas bukan hanya disebabkan cuaca tidak menentu, malah turut dipengaruhi oleh pencerobohan bot nelayan asing. Tahu keadaan sekarang ni memang berat benar lah. Kalau kita royaknya berat benar. Nelayan kita sekarang ni ada turun, ada dok pergi seminggu, 2 minggu tak pergi. Dalam sebulan tu boleh bila sangat apa. Ya hak pergi nelayan. Lepas tu hasil pendapatan tu berkurang. Pasal kita masih ada lagi buk-buk biak ni yang selalu menceroboh kawasan zon patah lah. Berbeza tahun-tahun sebelum ini, nelayan pesisir pantai lebih kerap tidak turun ke laut disebabkan cuaca di zon timur barat tahun ini yang tidak menentu sekaligus menyukarkan lagi kehidupan mereka berikutan kenaikan kos sara hidup yang tinggi. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat fardu 5 kali sehari bermakna seseorang Muslim itu telah menegakkan agamanya. Bertemu kembali, seorang warga Palestin terbunuh selepas ditembak penjajah Israel berhampiran bandar Silwar, tebing barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsai maut ialah Mujahid Mahmud Hamid, 32 tahun.
Israel mendakwa lelaki itu merupakan penyerang yang menembak sebuah pos tentera berhampiran penempatan Israel di selatan Silwat. Tentera penjajah kemudian bertindak balas dengan tembakan dan menetralkan penyerang. Ahli keluarga maklumkan Mujahid sebelum ini pernah dipenjara 11 tahun di penjara Israel dan dibebaskan sekitar tahun lalu. Pergerakan Fatah memuji Mujahid sebagai mati syahid. Insiden itu adalah yang terbaru dalam peningkatan kes pembunuhan bagi konflik Israel-Palestin. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat pada Jumaat lalu berkata, Washington sangat bimbang dengan keganasan yang semakin meningkat di tebing barat. Sekurang-kurangnya 147 rakyat Palestin dan 26 warga Israel terbunuh tahun ini di tebing barat dan Baitul Maqdis. Bekas Presiden Guatemala Otto Perez dijatuhi hukuman penjara 16 tahun ia selepas beliau didapati bersalah mengetuai skim penipuan kastam ketika memegang kuasa. Ketika membaca hukuman, Hakim Irma Jeanette Valls berkata Perez yang dipaksa meletak jawatan pada 2015 didapati bersalah melakukan pemerasan dan penipuan yang menyasarkan sistem kastam negara itu. Beliau dijatuhi hukuman penjara 8 tahun bagi setiap kesalahan itu. Bekas naib presidennya Rosana Beldetti turut dijatuhi hukuman sama. Sebelum ini, sebuah badan anti rasuah yang disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendedahkan beberapa skandal di Guatemala sebelum ia ditutup pada 2019 oleh Presiden ketika itu, Jimmy Morales, kerana siasatan dilakukan ke atasnya. Salah satu kejayaan badan itu adalah mendedahkan skim jutaan dolar untuk menipu sistem duty custom Guatemala yang akhirnya membawa kepada peletakan jawatan Perez. Menurut penyiasat, Guatemala rugi hampir 10 juta dolar Amerika hasil cukai kerana skim penipuan tersebut. Seramai 16 orang yang terlibat dengan skim itu telah disabitkan bersalah, manakala 11 individu disiasat dibebaskan. Polis menahan Presiden Peru Pedro Castillo selepas Kongres mengundi untuk menyingkirkan beliau daripada kuasa. Penyingkiran Castillo pada Rabu dibuat selepas beliau cuba membubarkan Kongres. Pecat Castillo muncul di siaran televisyen Peru mengumumkan pembubaran sementara Kongres. Pengumuman itu dibuat ketika wujud percubaan untuk menyingkirkan beliau daripada jawatan. Beliau turut menuntut pilihan raya Kongres untuk meluluskan perlembagaan baru. Selepas pengumuman yang mendapat kecaman diikuti beberapa siri peletakan jawatan anggota kabinet, Kongres memulakan perbicaraan dan mengundi memecat Castillo. Castillo sebelum ini terselamat dalam 2 usul pemecatannya. Pendakwa raya dilapor sedang menyiasat 6 kes terhadap Castillo dengan kebanyakannya kerana dakwaan rasuah. Penyingkiran Castillo menyaksikan timbalan Presiden Peru, Dina Boluarte, menjadi Presiden wanita Peru yang pertama. Polis Thailand menafikan dakwaan letupan di landasan kereta api Sadao hingga mengorbankan 3 pekerja pada Selasa disebabkan kecuaian skuad pemusnah bom negara itu. Ketua Polis Songkla, Wara Vechapinan berkata skuad pemusnah bom telah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian untuk memastikan keselamatan. Letupan kedua pada Selasa itu turut mencederakan 4 lagi pekerja. Ketika kejadian, pekerja terlibat dilapor sedang menjalankan kerja-kerja pembaikan landasan yang rosak susulan letupan pertama pada Sabtu. Wara berkata terdapat banyak faktor menyumbang kepada kerosakan peranti pengesan bom termasuk cuaca. Namun beliau menegaskan pihak berkuasa akan menjalankan siasatan. Pada 3 Disember lalu, letupan di landasan tersebut menyebabkan kereta api barang yang dalam perjalanan dari Hat Yai ke Padang Besar tergelincir. Letupan pada Selasa pula berlaku kira-kira 400 meter dari lokasi letupan pertama. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kepuasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adek Masyarung. Assalamualaikum dan selamat malam.